Satu demi satu nyawa melayang kerana pemandu mabuk. Seorang anak kehilangan kasih sayang ayah, seorang isteri kehilangan mata pencarian. Perkara ini tidak akan berakhir, tapi sampai bila kita harus membiarkan situasi seperti ini terus berlaku dalam masyarakat? Mengikut undang-undang sedia ada, individu yang memandu dalam keadaan mabuk boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 45A Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang RM1,000 dan tidak lebih RM6,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan. Manakala bagi kesalahan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian pula, pesalah boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman denda maksimum RM10,000 dan penjara maksimum 12 bulan. Di negara lain, sebagai contoh negara Islam seperti di Pakistan, minum alkohol sudah pun dikira sebagai jenayah besar, apatah lagi memandu dalam keadaan mabuk. Sementara itu, di negara-negara lain hukumannya adalah berbeza, namun kebanyakannya mengikut model umum seperti denda, gantung lesen dan juga penjara. Di negara jiran Singapura menguatkuasakan undang-undang di mana pemandu mabuk kali pertama perlu berhadapan dengan denda RM20,000 atau penjara selama 6 bulan. Manakala untuk pesalah berulang, denda dan tempoh penjara boleh dikenakan sehingga ke 500%. Kita ke peringkat Asia. Taiwan pula kini di fasa akhir untuk meningkatkan hukuman maksimum bagi kesalahan memandu dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kematian, termasuklah hukuman mati bagi kes yang teruk. Cadangan itu memerlukan keputusan parlimen dan setakat ini hukuman paling berat di Taiwan bagi pemandu mabuk yang menyebabkan kematian adalah penjara selama 10 tahun. Hukuman penjara sedia ada juga akan ditingkatkan bagi pesalah berulang kepada 5 tahun yang memerlukan kesalahan baru dalam tempoh 5 tahun selepas sabitan pertama. Mereka berhadapan dengan penjara sepanjang hayat untuk kematian dan 12 tahun penjara jika menyebabkan kecederaan serius. Seterusnya kita ke Eropah di mana benua ini pengambilan alkohol dalam kalangan masyarakatnya agak tinggi memandangkan ianya adalah situasi normal dan untuk tujuan sosial. Undang-undang berkenaan pemanduan mabuk ini tidaklah begitu ketat memandangkan majoriti masyarakat di sana tahu had mereka dan tidak bertindak dengan tidak bertanggungjawab dengan memandu di bawah pengaruh alkohol. Namun begitu tidak bagi Bulgaria di mana negara ini mengenakan hukuman mati kepada individu yang memandu secara mabuk. Manakala di Perancis, memandu dalam keadaan mabuk boleh dikenakan hukuman denda, dipenjarakan selama setahun dan digantung lesen memandu selama 3 tahun. Sementara itu di Norway, individu yang memandu secara mabuk dikenakan penjara selama 3 minggu dan ditarik lesen mereka selama 2 tahun dan sekiranya mengulangi kesalahan, lesen akan ditarik buat selamanya. Kita sudah melihat jenis-jenis hukuman yang dikenakan kepada pemandu mabuk di peringkat global. Jadi seterusnya mari kita recap kembali kemalangan tragis yang melibatkan pemandu mabuk yang berlaku di negara ini pada tahun ini. Dua sahabat maut selepas motosikal ditunggangi mereka dirempuh pemandu mabuk di kilometer 13 lebuh raya lingkaran luar Butterworth. Muhammad Syaiful Hilmi Rosidi yang bekerja sebagai juru elektrik dan pembonceng Muhammad Amin Najmi Azaman disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Catatan awal mendapati kemalangan berpunca daripada sebuah kereta dipandu pemandu seorang wanita melanggar belakang motosikal ditunggangi mangsa menyebabkan kedua-dua mereka parah di kepala dan badan. Kejadian ini tidak melibatkan kematian, namun sekiranya anda melihat video ini, semestinya perkara ini membibitkan kerisauan kepada anda. Apa tidaknya apabila seorang pemandu mabuk bertindak merempuh gerai penjaja serta orang awam di tapak penjaja Pekan Bukit Sentosa di Hulu, Selangor.
Kejadian itu mengakibatkan 5 orang awam disahkan mengalami kecederaan serta beberapa kereta, motosikal dan kemah penjaja dilaporkan rosak akibat perbuatan tersebut. Seorang penyelia alam flora Irwan Herman Kamarudin maut selepas kereta yang dipandunya dirempuh kereta seorang peraih ikan yang memandu di bawah pengaruh alkohol di Jalan Pintasa, Kuantan. Allahyarham difahamkan dalam perjalanan dari rumahnya di Sungai Isap di Perdana untuk ke tempat kerja di Gebeng. Seorang pekerja syarikat Korea maut manakala rakannya parah selepas motosikal dinaiki mereka dirempuh pemandu mabuk di lebuh raya Persekutuan menghala ke ibu negara. Dalam kejadian kira-kira jam 6 pagi itu, lelaki berusia 42 tahun itu yang juga pembonceng motosikal meninggal dunia di tempat kejadian. Seorang lelaki yang dalam perjalanan pulang selepas menghantar makanan yang dijual isterinya maut selepas motosikal yang ditungganginya dirempuh sebuah kereta yang dipercayai dipandu lelaki mabuk. Kejadian itu berlaku di lebuh raya Sultan Iskandar menghala ke ibu negara itu menyebabkan Muhammad Zaili Muhammad maut di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala. Melihat kepada satu demi satu kes pemandu mabuk melanggar orang awam ini, apakah ada faktor-faktor lain yang mendorong sikap tidak bertanggungjawab ini? Kerana di negara kita ini meminum minuman alkohol ini tidak menjadi satu kesalahan. Jadi kebiasaannya minuman ini didapati di kelab-kelab malam, pusat-pusat hiburan ataupun di restoran ataupun di bar-bar. Okey? Jadi apa yang berlaku sekarang ni, tindakan penguatkuasaan itu betul lah memang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Tak kira lah sama ada pihak polis ataupun lain-lain jabatan. Tetapi apa yang perlu ada di sini, kesedaran oleh masyarakat, satu. Yang keduanya, kesedaran oleh pemilik-pemilik kelab-kelab malam ini, sebagaimana yang perlu dipikirkan untuk membantu pengunjung-pengunjung yang datang ke tempatnya, dan dengan cara paling tidak pun memberi nasihat jika dapati bahawa pelanggannya itu di dalam keadaan yang tidak sesuai untuk memandu atau menunggak. Jadi berikan nasihat satu. Yang keduanya mungkin boleh membantu mereka dengan cara nasihatkan dia supaya jangan guna kenderaan sendiri untuk balik ke rumah. Boleh gunakan teksi, boleh gunakan Grab, ataupun cuba menghubungi rakan atau saudaranya untuk datang jemput dia di kelab tersebut. Ini di antara orang kata perkara-perkara yang boleh membantu. Kalau pihak kelab ni seperti mana yang pernah saya nyatakan, saya dulu sebagai ketua trafik Kuala Lumpur dan saya tahu perkara ini berlaku dan kita dapat kesan. Apa yang kelab-kelab ni buat, mereka memberi info kepada pelanggan-pelanggannya. Terutama sekali sebelum pelanggan-pelanggan keluar daripada kelab dia orang, dalam mungkin pukul 1, pukul 2 tu dipaparkan di skrin ataupun di announce di mana tempat-tempat roadblock yang mereka dapati. Dan mereka tahu apa ni tempat-tempat kita set up. Kita bila time kita dah set up roadblock tu, kita memang buat penguatkuasaan, bukan hanya mabuk, lain-lain penguatkuasaan. Jadi contoh masih juga sebenarnya perkara orang duk cakap tonto mengikut, kalau ikut JPJ, mengikut lori JPJ, but ini pun berlaku untuk kelab-kelab ni. Mereka ni akan membuat pusingan dalam KL dan tahu di mana tempat-tempat operasi yang telah dibuat sekatan lalu lintas, dan info itu diberi supaya
pelanggan-pelanggan dia dapat mencari laluan yang tidak bertembung dengan sekatan lalu lintas yang dia orang buat. Ini betul, memang ini saya ada pengalaman saya. So memang kita ada maklumat yang sebegitu. Jadi bila kita tengok di sini pihak pemilik pusat hiburan itu bukannya menolong pelanggannya, tetapi dia menolong dari sudut yang lain, memberi info yang menyatakan jangan pergi kerana ada polis buat blok-blok. Malah ada juga setengah pihak beranggapan kerajaan dilihat mengambil masa yang lama untuk memperketatkan hukuman berkenaan pemandu mabuk ini. Apakah benar? Dari sudut dalam proses untuk menyemak dan meminda peruntukan yang sedia ada ni, kita tengok baru-baru ni pun dan bukan hanya di peringkat PDRM trafik, IGP, kita tengok menteri sendiri, menteri pengangkutan, menteri undang-undang, termasuk juga menteri dalam negeri serta Perdana Menteri sendiri pun telah memberi kenyataan yang perkara ini akan dibawa ke dalam sidang kabinet yang akan datang. Untuk makluman, memang perkara itu telah kita bincang dengan pihak MOT dan kita memang daripada masa ke masa telah ada perbincangan dan dah ada dia punya kerangka tu. Cuma mungkin kita menunggu sidang kabinet. Jadi benda tu memang dah ada. Jadi tak perlu saya nak ulas di sini kerana benda dalam proses di peringkat atasan. Ini more on policy. Tetapi memang dah ada ke arah itu untuk memperkemaskan, memperketatkan lagi undang-undang di bawah APJ ni yang sedia ada ni untuk diketatkan lagi. Memang dah ada ke arah tersebut. Ya, memang benar apabila kerajaan menerusi Kementerian Pengangkutan iaitu menterinya Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong telah bertindak menghantar draft pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 kepada Jabatan Peguam Negara sebelum dihantar ke setiap kementerian dan dijangka dibentang pada mesyuarat kabinet dan seterusnya di Dewan Rakyat pada Julai ini. Beliau juga secara tegas berkata hukuman baru bagi pemandu mabuk ini berkemungkinan penjara mandatori akan dikenakan ke atas pesalah terbabit dengan tempohnya dipertimbangkan dalam kadar bersesuaian. Diharapkan dengan pelaksanaan hukuman berat kelak dapat memberikan pengajaran dan melahirkan sikap bertanggungjawab dalam kalangan pemandu yang mengambil alkohol ini untuk mengelakkan pihak yang tidak terlibat dan tidak berdosa menjadi mangsa korban.